Tanpa anda semua, kita tak akan berjaya tau. Hello everyone, welcome back to my channel Melissa Kelang. So kali ni rasanya saya nak buat something yang lagi different kali ni. Hari tu saya dapat permintaan, apa kata kalau saya buat reaction tentang apakah reaksi sebagai seorang rakyat Malaysia sendiri terhadap kejayaan kerajaan Malaysia menangani COVID-19. So kita semua tahu kan sekarang kita telah memasuki fasa yang seterusnya, fasa yang ke-6, dikenali sebagai Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. So, korang tengok ni. Saya buatlah sikit research malam tadi untuk saya bercakap sikit-sikit lah nanti time sekarang ni. Hari tu kita tengok kan macam-macam reaction daripada rakyat luar negara, YouTuber daripada Indo, daripada serata dunia. Diorang membuat reaction tentang betapa bangganya diorang dengan kejayaan Malaysia. So, of course lah, kita sebagai rakyat Malaysia sendiri dan saya sebagai salah seorang kaki tangan yang secara tak langsung terlibat ni pun saya rasa bangga sangat. Daripada benda pertama, kita punya top director, tak lain dan tak bukan, kita punya director general daripada since 2013, March 2013, Datuk Seri Dr. Noor Hisham. Korang tengok dia punya wajah dekat gambar yang saya share kat bawah ni. Kita tengok setiap kali ada persidangan, dia sentiasa menjawab soalan dengan tenang, sentiasa sabar. Even kadang-kadang wartawan tu mengajukan soalan yang macam agak kontroversi, soalan yang sama berulang pun dia tetap menjawab dengan tenang. Betapa pentingnya perangai tenang, sikap tenang seorang pemimpin untuk handle situasi macam ni. Kan? Kita tahu dalam benda ni start COVID-19 ni start dalam, saya masih ingat lagi time tu dalam hujung bulan Februari. Kenapa Malaysia boleh menjadi negara yang paling selamat sekarang daripada senarai-senarai? Cuba korang tengok senarai yang dekat bawah tu. Senarai Malaysia adalah antara yang top 20 yang paling bahaya masa tu dalam bulan 3. Mencatat kes yang mendadak bernaik dengan macam-macam kes lagi. Ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua frontliner yang telah terlibat dalam menangani COVID-19. Kalau nak senaraikan satu persatu pihak yang terlibat memang tak akan cukup untuk satu hari sahaja. So time tu macam-macam lah bantuan yang kita terima daripada luar negara pun ada. Mask yang warna putih tu ada dekat gambar bawah ni, daripada China. Ada yang daripada, saya sempat merasa gaun yang macam-macam warna yang telah dibuat oleh kawan-kawan saya dekat bahagian occupational therapy. Dan yang lain yang saya tidak tahu, saya sangat berterima kasih dengan anda semua dengan gaun yang mencukupi. Dan juga bantuan daripada banduan saya dengar-dengar yang telah join sekali untuk membuat frontliner punya PPE macam gaun. Contohnya yang terlibat adalah macam banduan, kaki tangan hospital, kaki tangan luar yang saya tidak sempat mention, dan pereka-pereka designer Malaysia sendiri pun terlibat. Contohnya macam Jovian, walaupun saya teringin sangat nak merasa dia punya face mask yang cute sangat tu, yang warna pink tu. Saya sangat bangga dengan semua orang yang terlibat. Berterima kasih sangat-sangat. Tidak lupa juga kepada bahagian keselamatan kita, iaitu pihak polis, pihak bomba, pihak rela, pertahanan awam dan semua orang yang terlibat untuk menjayakan, untuk melindungi rakyat Malaysia pada ketika ini. Terima kasih sangat-sangat di atas bantuan anda. Dan terima kasih untuk semua orang. Tak kisahlah anda yang stay di rumah pun dianggap hero tau sebab anda mendengar kata. Dan untuk semua staf-staf hospital, semua peringkat jawatan yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, semuanya penting sangat-sangat. Tanpa anda semua, kita tak akan berjaya tau. Kalau ikutkan apa yang pendapat saya sini, saya menganggap derma-derma yang sangat pantas dan sangat banyak daripada semua pihak.
Saya akan sertakan klip-klip sambil saya bercakap dekat bawah ni. Siapa-siapa yang terlibat secara tidak langsung dan langsung, yang kita tak tahu siapa, sebab kadang-kadang ada yang menderma kita tak tahu siapa dia, anonymous. Diorang badan-badan kerajaan, NGO pun ada. Contoh macam diorang artis pun ada. Diorang kedai-kedai makanan yang menderma kepada frontliner, memberi makanan percuma kepada pihak polis yang bertugas. Diorang semua ni adalah tulang belakang yang sangat penting juga. Diorang memberikan semangat, memberikan makanan, memberikan kata-kata dorongan untuk semua. Keadaan Perintah Kawalan Pergerakan yang sangat berkesan. Okey, saya buat kesimpulan dekat sini berdasarkan apa yang saya telah catatkan di sini. Kita ada 3 peringkat, iaitu PKP. Yang pertama masa bulan Mac hari itu. Yang kedua PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Lepas tu yang ketiga Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, PKPP. Okey, dekat PKP ni yang start dari masa 18 hingga 31 Mac tu, kita time tu lah masa tu kita first time berdepan dengan virus yang satu dunia pun tak tahu, sebab dia macam mutate. Sebab sebelum COVID-19 dia dikenali sebagai MERS-CoV lah, macam-macam lah nama dia tu. Dia start daripada 18 hingga 31 Mac, iaitu our first PKP. Ingat tu, nanti ada quiz. Dia dilaksanakan oleh seluruh negara, Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Time ni macam-macam lah larangan dia, larangan keluar, especially yang tidak berkaitan, tidak dibenarkan keluar ke mana-mana, diarahkan tinggal di rumah sahaja tanpa ada kecuali ada sebab-sebab yang penting dan kecemasan. Daripada penutupan IPTA dan IPTS dan tempat kemahiran, and then sekatan untuk keluar seluruh negara. Lepas tu kan masa PKPB tu, which is start on the 13th of May sampai 9 Jun, masa tu ada kita tengok kita dah start longgarkan sikit-sikit. Macam yang saya tahu, certain kedai dah start beroperasi, certain company pun dah start beroperasi juga. Certain pekerjaan pun diorang dah kembali kerja seperti biasa. Dan certain macam bengkel dia dibenarkan buka, tapi dalam certain hari sahaja. Kedai-kedai pun ada syarat dia juga kalau nak buka, macam tu. Selepas 9 Jun, on the 10th of June sampailah sekarang ni, kita telah start dengan PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Dia start daripada 10 Jun hari itu. Yang pastinya kes COVID sekarang ni dia tidak sepenuhnya 100% akan cure. Kes-kes baru akan sentiasa ada. Okey. Pelaksanaan temporary hospital ataupun dikenali sebagai penempatan sementara untuk para pesakit dan dan orang-orang yang kuarantin, especially daripada luar ataupun mana-mana sahaja. Part ni saya sangat respect. Kita akan tengok serutan dekat bawah ni macam mana kerajaan Malaysia mendirikan tempat tinggal sementara yang besar dalam masa yang singkat. Kalau tak silap saya, diorang membuat tu dalam masa beberapa hari sahaja untuk menempatkan tempat-tempat yang tidak cukup. Contohnya tempat saya bekerja tu, certain ward dia telah dibuat jadi untuk bahagian COVID sahaja, untuk bahagian PUI, untuk bahagian SARI. So maksudnya tempat tu telah diisytiharkan sebagai tempat untuk membuat COVID. Means that tempat tu itu saja, dia tidak akan terdedah dengan orang pesakit-pesakit biasa. Terusnya kita akan ceritakan tentang bantuan-bantuan yang kerajaan kita berikan. So kita tahu kan every week lah kita akan sentiasa menanti-nantikan ucapan daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Muhyiddin Yassin, dan kita semua sangat terhibur. Ada lawak jenaka dari dia juga. Dia pun salah seorang yang sangat tenang dan sabar menghadapi semua ni dengan tutur kata yang sangat lembut dan sangat prihatin. Okey, dekat sini saya akan bacakan senarai-senarai bantuan yang saya boleh ringkaskan untuk saya sharekan dengan anda semua. Contohnya bantuan yang dikenali sebagai pakej rancangan ekonomi 2020 yang dia telah umumkan hari itu, bulan 3 ke bulan 4 macam tu. Umumkan untuk meringankan beban rakyat B40, T20 masa tu. Contohnya yang kita tahu sini, bantuan sara hidup rakyat, bantuan khas, bantuan RM600 sebulan untuk pekerja yang tidak turun bekerja semasa PKP hari itu.
Okey, seterusnya adalah pengurangan caruman minimum KWSP. Seterusnya, bayaran one off RM600 and then voucher digital dan pelepasan cukai individu untuk pelancongan domestik. Tengok, bila saya sebut-sebut semua tu kan, saya pun rasa terharu sangat. Perdana Menteri kita memberi sumbangan untuk setiap peringkat masyarakat di Malaysia. Okey, so apa lagi yang kita nak kan? So memang bersyukur sangat.